Baik, Auda Ya. kembali bersama kita di Rompai Pagi dan seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan seorang lagi narasumber kita menerusi segmen wawancara kita. Ya. Kali ini cukup istimewa sebetulnya Betul. Mahirah ya. Kita bawakan ke studio Rompai Pagi di studio 4 ini seorang anak tempatan kita, Ya. merupakan warga Brunei pertama yang mendaki Gunung Everest. Dan Mahirah, silakan. Ya, Alhamdulillah. Saya juga teruja sebetulnya ingin mengetahui pengalaman yang mungkin dialami oleh beliau ni bersama dengan kita, iaitu tetamu kita yang mulia Awang Firdaus bin Haji Suhaini, iaitu cikgu ya, di Sekolah PJN Pengiran Haji Abu Bakar Mumung, Belait. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, apa khabar wabarakatuh. pada pagi ni? Sihat cikgu ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau di studio ni kita terasa sejuk. Mungkin kalau bagi cikgu sendiri memang biasa sudahlah. Sama aja lah, sejuk juga. Tapi sana sejuk lagi lah. Oh, memang Yalah, sejuk lagi lah. Purata negatif lah. Ya. Alhamdulillah. Baik, kita dah pun sedikit sebanyak berkenalan bersama Betul. dengan tamu kita, bersama dengan Tuan Firdaus bin Haji Suhaini, Ya. yang merupakan warga Brunei pertama yang mendaki Gunung Everest. Dan untuk berikutnya kita difahamkan di mana cikgu sendiri sudah melakukan pendakian ke Everest, iaitu secara solo dan berkumpulan. Mungkin dapat Betul. diceritakan secara rincinya lagi, cikgu. Silakan. Baik, terima kasih. Selamat kongsi. Betul. Secara berkumpulan bermula pada 2018. Hanya besar pada itu adalah hanya 2 orang saja yang sanggup. Kemudian pada tahun seterusnya 2019 saya bergerak secara solo dari Brunei. Kemudian bergabung dengan pasukan Malaysia seramai 8 orang, jadi jumlahnya 9 orang. Ketinggian masa itu kami mendaki pada itu 5,310 meter. Jarak perjalanan ya 155 kilometer. Ambil masa sebanyak 16 ke 22 hari mengikut keadaan cuaca. Dan purata kesejukan di sana adalah minus, apabila terutama pada waktu malam semakin teruk lah. Jadi kami bermula perjalanan daripada Lukla, iaitu di mana Lukla ini ialah tempat gateway semua pendaki internasional memulakan perjalanan dari sana. Dan Lukla ialah sebuah airport yang paling berbahaya sekali di dunia. Sebab kenapa tu? Sebab landasan yang pendek 400 yard. Jadi pilotnya memang special lah. Jadi saya berpeluang sebanyak 2 kali pergi ke situlah. Mungkin Auda dapat menyaksikan juga di Paparan skrin video ni. paparan video yang kita bawakan di saat ini. Mungkin dapat cikgu ceritakan sedikit daripada panduan video yang telah kita siarkan. Ya. Seperti yang anda lihat di kaca televisyen ini ialah di Lukla, iaitu tempat bermulanya pendakian para pendaki internasional. Dan saya sendiri bersama pasukan saya ini, yang seperti anda lihat ini, pasukan Malaysia dan saya seorang. Dan yang anda lihat di sekarang ini ialah heli. Ini termasuklah dalam perbelanjaan juga. Seperti sekarang kita lihat. Fungsi heli ini ialah digunakan ketika kecemasan. Terutama waktu-waktu turunnya salji. Jadi tidak dapat membuat apa-apa trekking. Jadi keseluruhan pasukan stranded lah. Mengambil masa berapa hari lah. Gitu. Tadi juga kita sempat bersembang ya, cikgu ya. Ada beberapa, bukan peserta lah, tapi ada beberapa individu yang juga mungkin bukan negara Ketanilam, bukan mewakili negara Brunei Darussalam, yang mengalami sakit di sana ataupun ialah kecederaan. Mungkin dapat diceritakan sedikit pengalaman tersebut. Macam tadi, jadi penggunaan heli ada kaitannya kan? Jadi heli itu akan membawa mereka-mereka yang sakit ataupun cedera. Baik. Atau bagaimana? Heli, terima kasih Tuan. Heli ialah pilihan yang terakhir. Jika pendaki yang sakit itu tidak dapat berjalan, terutamanya yang terkena
AMS, maksudnya acute mountain sickness, di mana simptom-simptomnya mesti pesakit itu mesti turun secepat mungkin. Kemudian jika keadaan mengizinkan pesakit itu tadi boleh bergerak, maka dibergerak melalui jalan darat. Biasanya kita akan menggunakan kuda yang disewa. Jadi mengambil masa sekurang-kurangnya 7 jam. 7 jam Turun ke menggunakan bawah. kuda tersebut. Baik. Mungkin juga sebentar Mahira ya, kita ingin mengetahui juga macam mana perhubungan, maksudnya frekuensi untuk kereta ini sekiranya berlaku kecemasan. Kereta ini berada di tahap yang terlalu tinggi. Jadi menghubungi mereka yang berada di bawah untuk mendapatkan pertolongan kecemasan. Macam mana? Ada gangguan tu cikgu? Ada dua yang biasa kami gunakan. Satu ialah phone satellite. Yang satu lagi untuk jarak yang hampir, ialah kami menggunakan walkie-talkie. Okey. Jadi kita berhubung terus dengan kita panggil Sherpa. Sherpa ni ialah guide, mountain guide. Durang sangat berpengalaman. Ada antara mereka ini sampai 8 kali naik Everest. Jadi pengalaman cukup. Jadi tidak perlu khawatirlah. Memang adanya kita ni mereka yang menemanilah ya di sepanjang pendakian tersebut. Ya. Jadi seperti yang telah dinyatakan tadi oleh cikgu tadi, pada tahun 2018 cikgu mula membuat pendakian ni di Gunung Everest. Jadi mungkin ada sebenarnya sejak bila mula berminat ni mengikuti keinginan untuk mengikuti aktiviti-aktiviti pendakian gunung. Baik. Pertama sekali, kalau saya ingat, pendakian pertama ialah Gunung Kinabalu. Pertama kali. Kemudian di sana kami berjaya. Jadi pada tahun berikutnya kami naik lagi. Dan seterusnya sebanyak 3 kali. Jadi di akhir pendakian itu kami mencuba satu lagi, dipanggil di Via Ferrata, iaitu menuruni Gunung Kinabalu menggunakan tali. Jadi saya dengan pasukan saya seramai, saya ingat saya 6 orang, purata 6 jam, saya bawa 4 jam. Jadi di sana saya mengetahui keupayaan saya. Jadi seterusnya kami membuat perancangan di tahun depan, mencuba pula mendaki di kawasan Himalaya. Itu tempat tanah yang paling tertinggi di dunia, di mana terletaknya Gunung Everest, dan di sana menjadi pilihan para pendaki internasional untuk mencari pengalaman seumur hidup. Jadi bermula daripada langkah tersebut, maka timbullah keinginan ingin mencuba ataupun orang cita-cita untuk mendaki Gunung Everest ya cikgu ya. Ya. Baik, biasanya kalau cikgu sendiri kali pertama dan kali kedua bulan bila tu yang sesuai untuk pendakian? Sebetulnya kalau mengikut bulan yang sesuai, mengikut Sherpa kami. Suasana sekarang ini kan hujan kan orang. Sebetulnya suasana sekarang ini tidak sesuai. Sebab paling sesuai antara bulan 3 hingga bulan 6. Waktu yang sesuai ya? Waktu yang sesuai. Sekitar bulan Mac dan Jun lah ya, sehingga Jun ya. Tapi waktu yang sangat mencabar ialah bulan 9 ke bulan 1. Sebab itu salji mula turun. Jadi jangan. Seboleh-bolehnya elaklah. Tapi kalau sudah macam saya ni, cuti hanya panjang bulan 12, terpaksalah. Pernah. Jadi waktu mendaki Gunung Everest pada bulan Disember. Desember. Yang kali kedua. Pertama dan kedua memang Desember. Itu pilihan, tiada pilihan lah. Jadi kami menghadapi cuaca. Tapi alhamdulillah dapat diteruskan. Baik, ada pertanyaan permintaan daripada penerbit tadi katanya. Ingin mengetahui apa tu? Ya, ingin kita ketahui juga mengenai dengan kos perbelanjaan sebetulnya ni. Ini daripada bermula daripada Brunei. Kos perbelanjaan tolak tiket mengikut berapa hari kita pergi. Contohnya macam saya, pertama sekali 16 hari. Jadi kos saya dalam 3K Brunei macam itu, dan campur dengan tiket
4K lebih lah. Jadi pada ekspedisi kedua, saya berserta dengan kumpulan dari Malaysia, pasukan pendaki Malaysia, kami bercadang bercadang mendaki selama 22 hari. Sebab termasuk di sana kami akan mendaki satu lagi gunung bertinggian 6,189 meter, iaitu Island Peak. Dan di sana kosnya memang mahal lah. Ya. Jadi daripada 9, cuma 2 yang sanggup naik, saya dan satu sahabat saya dari Malaysia. Alhamdulillah kami sampai, cuma pada masa itu cuaca sangat sejuk, minus 40. Kemudian disertai dengan kelajuan salji Okay. 60 km per hour. Jadi apa sebetulnya yang mendorong ni cikgu untuk membuat ataupun mendaki Gunung Everest ini? Kerana kalau kita melihat memang banyak cabarannya sebetulnya dan juga banyak persiapan-persiapan yang perlu dilakukan ni dari segi latihan, fizikal dan juga mental, kelengkapan dan sebagainya, kesabaran, kelengkapan dan keselamatan sebagainya. Jadi macam mana ni boleh terinspirasi dari mana dorongannya ni? Yang pertama sekali ialah ahli keluarga kita ni lah. Ya. Sebab niat tadi untuk pergi ke sana kan. Jadi memerlukan sokongan padu. Yang kedua daripada sahabat-sahabat, kawan-kawan kita. Dan kita terus bagi offer siapa yang sanggup. Ya. Jadi kita ada buat perancangan lah. Jadi yang penting ada 3 di sana. Satu, perancangan. Yang kedua, persediaan. Yang ketiga, latihan. Jadi jarak perancangan tu kalau boleh biarlah mengambil masa 1 tahun sebelum pergi ataupun 2 tahun sebelum pergi untuk membuat latihan ya. Dan latihan di sana yang penting ialah yang pertama ialah pernafasan, sebab kita akan hiking, trekking pada altitude yang tinggi. Sebab udara akan kurang daripada 40%. Kemudian kita mesti survey barang dari segi jaket, peralatan monter gunung, kasut, semuanya yang sangat mesti bersesuaian dengan muka bumi yang ada di Himalaya. Tidak sama dengan keadaan kita di sini Brunei, keadaan lecak kan. Ya, betul. Jadi kasut memang yang penting kasut, sebab kasut tu yang paling penting sebab ia akan mencengkam berapa rata perjalanan menuju ke sana sebab berbatu-bata. Dan perjalanan keseluruhannya agak licin. Diseliputi salji. Ya, betul. Ya, memang jika kita ingin bandingkan memang jelas-jelas keadaannya berbeza sekali Mahira ya, dengan negara kita bila kita sudah berada di kawasan ataupun kita hendak menuju ke jalan mencapai ke puncak Gunung Everest ya. Betul. Seperti yang telah dinyatakan oleh cikgu tadi. Mungkin ada tips ataupun mungkin ada panduan semasa treki pendakian cikgu, latihan mungkin secara lebih detail lagi. Macam mana tu? Ada tips secara detailnya macam mana? Baik. Tips pendakian yang pertama, latihan setahun dan sebagainya. Latihan perlu. Latihan itu sangat perlu. Seboleh-bolehnya latihan tu biar tahan lasak. Sekurang-kurangnya seperti Brunei yang kita ketahui tidak ada gunung kan. Jadi kita ambil latihan alternatif lain seperti membawa beg yang diisi dengan air kalau boleh dalam 10 kg. Kemudian latihan kita mendaki bukit-bukit yang ada di Brunei. Kemudian latihan pernafasan. Kemudian kita buat survey. Kita buat survey seperti apa barang-barang yang perlu dibawa, terutama perubatan yang boleh dicapai. Maksudnya perubatan yang ringan-ringan lah. Sebab kalau yang berat-berat macam paksa disimpan, dibawa oleh porter. Porter ni maksudnya di sini orang yang diupah membawa beg kita. Jadi kita memerlukan keselesaan sepanjang trekking itulah. Jadi maknanya cikgu pengiring itu pun akan mengikut ke tani sampai ke puncak. Sampai.
Jadi biasanya mengikut satu orang, dua ataupun satu. Yang akan mengiring. Jadi dicampur dengan Sherpa, itu guide. Jadi kalau saya seorang, Ya. biasanya porter dua ataupun satu guide. Gitu. Ya, jadi di sepanjang cikgu melakukan pendakian gunung ini, memang ada pengalaman yang mencabar. Jadi apa pengalaman-pengalaman yang mencabar dan sukar bagi cikgu? Sukar untuk dilupakanlah ya. Pengalaman sukar dilupakanlah. Baik, saya ingat pernah kami pertengahan perjalanan saya terjumpa satu orang pendaki dari luar negara tu, siapa dari mana tu, beringat, dia menggunakan kaki dan tangan untuk naik ke atas. Ini orang 4x4 begitulah. Itu menunjukkan Secara merangkak lah. Merangkak. Okay. Itu menunjukkan betapa sukarnya perjalanan itu. Lelaki? Lelaki. Lelaki. Dan alhamdulillah pasukan saya masa itu bergerak secara perlahan dan terkawal. Maksudnya kami seboleh-bolehnya mengawal pernafasan. Dan langkah. Dan apa-apa simptom sekiranya timbul, terutama AMS. Ini yang paling ditakuti oleh pendaki. AMS ni ialah acute mountain sickness. Tanda-tandanya ialah satu, sakit kepala berterusan. Yang kedua, dia akan muntah. Yang ketiga, boleh dia pingsan. Jadi kebanyakan walaupun pendaki yang profesional, benda ini yang paling Benda nomor mustahil, satu. Ya, mustahil. Okay. Mesti dielak. Ya. Baik, biasanya cikgu, kalau cikgu sendiri memulakan pendakian waktunya atau jamnya pukul berapa tu yang sesuai? Ataupun tergantung pada keadaan cuaca. Semua dilihat dari segi cuaca. Yang penting cuaca. Kemudian biasanya Sherpa kami akan maklumkan bahawa jam sekian-sekian biasanya kami akan bergerak jam 9 pagi. Sebab boleh dikatakan waktu itu suhu sejuk agak menurun sedikit lah. Jadi pernafasan mudah. Tidak digalakkan macam pasukan lain saya ada tengok seawal jam 6 pagi. Kebanyakan mereka ni saya jumpa di pertengahan jalan sangat-sangat letih. Sebab mengejar masa. Itu alasan. Sebenarnya tiada istilah mengejar masa. Jadi perlu kita di sini bergerak secara konsisten, perlahan, kata orang, tenang. Jadi insya-Allah dipermudahkan, insya-Allah segala apa yang tadi hadap akan kita hadap dengan tenang. Gitu. Dan berkeyakinan ya. Berkeyakinan. Tadi cikgu sempat bersembah dengan kita, katanya beliau sempat berjumpa dengan pendaki pertama ya. Ya, mana? Gunung Everest dulu. Yang manusia pertama yang mendaki ataupun bukan, ini ialah beliau ialah orang pengiring. Dan masih hidup sehingga sekarang. Nama beliau adalah Dawa Sherpa, seorang perempuan. Cuma sayang dia sempat mengabdikan foto bersama dengan beliau. Ya. Dan saya secara peribadi menyampaikan cendera hati sendiri ke tangan beliau daripada Brunei, dan beliau amat teruja. Sebab ini kali kedua kami jumpa dengan beliau, dan dia sendiri pun offer kalau datang lagi sila bermalam di sini secara free. Alhamdulillah. Ya. Okey. Baik, kita ada lebih kurang 1 minit ni untuk kita menutup wawancara kita pada pagi ini. Saranan kepada belia-belia kita ni di Brunei Darussalam yang berminat dalam aktiviti pendakian ini dan juga motivasi kepada orang-orang kita ni yang berkeinginan. Saranan pada belia-belia kita ni ataupun yang berminat dalam bidang pendakian ni, pertama sekali rancang perjalanan, yang kedua persiapan, yang termasuklah perbelanjaan, yang ketiga ialah latihan. Ini amat penting. Latihan tu biar padu kata orang. Kemudian semua ini tadi akan memberi kelebihan pada pendaki baru ataupun saya, walaupun lama sudah, tapi pasti ada kelemahan juga. Jadi latihan di sana memang perlulah. Baik.
Alhamdulillah. Jadi itu dia ya. Okey. Bersama dengan Yang Mulia Cikgu Awang Firdaus bin Haji Zuhaini, iaitu warga Brunei pertama yang mendaki Gunung Everest. Tahniah sekali lagi kepada cikgu dan kita harapkan kejayaan yang berterusan untuk cikgu ya dalam membuat pendakian yang seterusnya ya. Ya, insya-Allah. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Alhamdulillah.